Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa yanbaghi an yu'allima ta'atin waliwalidayhi wa muallimihi wa muaddabihi wa kulli man huwa akbaru minhu min qaribin wa ajnabiyya wa an yanzura ilaihim bi'ainil jalalati wa ta'zimi wa an yatrukal la'iba baina aidihim. Artinya dan seyogianya bahawa diajari akan kanak-kanak itu akan berbuat taat akan kedua ibu bapaknya dan jangan berbuat derhaka akan kedua ibu bapaknya itu. Dan lagi seyogianya diajari akan kanak-kanak itu taat akan orang yang mengajar Quran akan dia dan orang yang mengajar dan yang membaikkan akan dia. Dan lagi seyogianya ia taat akan tiap-tiap orang yang tua daripadanya umurnya itu, sama ada kerabatnya atau daripada orang yang helat. Dan seyogianya bagi kanak-kanak itu melihat kepada sekalian orang yang tersebut itu dengan tilik membesarkan ia akan mereka itu, mentakzimkan ia akan mereka itu. Dan seyogianya akan kanak-kanak itu bahawa meninggalkan akan bermain-main di hadapan mereka itu. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ini lagi dalam berkaitan mentarbiah anak-anak. Jadi tarbiyah ni bermula daripada kecil. Kalau dah besar jadi masalah. Supaya dia makna kata menghormati orang tua-tua, menghormati ibu dan bapaknya, menghormati muallim, orang yang mengajar dia, dan menghormati orang yang tua daripada dia. Kerana apa kita hadapi? Kita berhadapan dengan masalah kerosakan akhlak yang teruk pada hari ini. Kita baca Facebook, kita boleh tengoklah bagaimana komen-komen terhadap para alim ulama, terhadap orang yang makna memiliki akhlak yang tinggi. Jadi seolah-olah orang hari ini langsung dah tak ada mempunyai akhlak sebagai seorang Islam. Jadi kanak-kanak mesti dididik daripada kecil menghormati semua orang ni. Baik, kata Imam Ghazali wayang bari ni mana sayugia ayu an lima ta'ata walidayhi. Maka sayugia bahawa diajar anak itu supaya taat kepada kedua ibu bapaknya. Itu arahan Allah Ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah tak suruh kamu, melainkan Allah perintah kamu taat kepada Allah dan kepada kedua ibu bapa. Ayat ni surah Al-Isra. Sebab itu kata ulama
berpandukan ayat ini intipati. Peristiwa Isra' tu dua yang terbesar. Pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, iaitu taat pada kedua ibu dan bapa. Diambil daripada peristiwa Nabi menerima kewajipan semayang daripada Allah Ta'ala. Semayang ni dia special daripada ibadat-ibadat lain. Ibadat lain kita terima melalui Jibril. Nabi terima pada Jibril, kita terima pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun terima pada Jibril. Tak kira lah puasa ke, haji ke, zakat ke, bahkan jihad. Semua turun ayat-ayat. Tapi berkaitan semayang, Nabi terima sendiri. Terima terus daripada Allah Ta'ala pada malam Mi'raj. Nak menceritakan semayang tu cukup penting, ibadat yang paling utama. Semayang ni apa? Hubungan manusia dengan Allah Ta'ala. Hubungan manusia dengan Allah melalui ibadat. Ibadat apa yang terpenting? Ibadat semayang. Nabi terima terus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik Mi'raj, terima semayang. Itu menunjukkan hubungan dengan Allah cukup penting. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah tak suruh kamu, melainkan Allah suruh kamu tu menyembah Allah, beribadat kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Kepada dua ibu bapa hendaklah kamu berlaku baik. Kan? Wala taqul lahuma uffin. Yang kata pada mereka pun tak boleh. Gambaran ini Nabi lihat pada malam Mi'raj. Malam Mi'raj apabila Nabi melintasi Mustawa. Mustawa ni di atas lagi daripada Hadratul Qudsi. Atas lagi daripada Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Lepas langit ketujuh, Sidratul Muntaha, atasnya Mustawa, atas Mustawa baru Hadratul Qudsi. Dalam hadis tu menyebut Mustawa ni dah tempat mana simpannya lauh dan kalam. Dan Nabi malam tu mendengar kalam menulis atas lauh. Ya. Tempat yang Jibril pun tak sampai. Manusia mana pun tak boleh sampai. Tapi Nabi lihat ada seorang laki-laki yang sedang beribadat di Mustawa. Bila Nabi tanya Jibril kemudiannya, Jibril bagi tahu, itulah laki-laki yang sepanjang hidup dia di dunia tak pernah derhaka kepada ibu dan bapa. Jadi laki-laki yang taat kepada mak bapak dia ni, maka Allah Ta'ala tunjuk kat Nabi kemuliaannya, dia boleh beribadat di Mustawa. Di ulama kata ada dua benda penting. Pertama solat, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua iaitu taat ibu dan bapa, hubungan kita sesama manusia. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah tak suruh kamu melainkan dua perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala perintahkan kamu supaya taat kepada Allah, menyembah Allah. Kedua, pada dua dan ibu dan bapa hendaklah kamu berlaku baik. Jadi kita sekarang ni menghadapi masalah ummah. Anak-anak muda banyak yang derhaka ibu dan bapa. Pasal apa? Daripada kecil tak dididik dengan sempurna. Ya, tak ada didikan yang sempurna terhadap ketaatan ibu dan bapa. Maka Imam Ghazali sarankan, dia kata wayam bari sayugia ayyu'allima, supaya apa? Diajar budak ni, kanak-kanak ni, ta'ata walidayhi, taat akan dua ibu bapaknya. Tunduk, patuh, ikut perintah mak dan bapa. Hormat mak dan bapa. Kan? Jangan derhaka kepada ibu dan bapa. Kecil-kecil lagi. Kita didik dia supaya dia taat pada ibu dan bapa. Esok dewasa insya-Allah. Ada benda-benda perkara yang makna kata yang dia ni menjadi adat. Kemudian datang Islam,
Adat yang baik ni diteruskan. Seperti kita kata orang Arab hormat tetamu. Itu benda yang baik. Maka Islam meneruskan. Di tempat kita ni, cuba perhati tengok. Di antara bangsa yang hormat mak bapak dia orang Cina. Kalau Cina cukup hormat mak bapak. Kan? Adat yang baik ni kita boleh teruskan. Tak ada masalah. Orang Melayu pun hormat mak bapak. Islam pun terus hormat mak dan bapak. Didik supaya sentiasa menghormati ibu dan bapak. Jadi macam mana? Si bapak ni suruh anak dia hormat kepada ibu. Yang ibu pula suruh anak dia hormat kepada bapak. Itu cara yang betul. Cara tak betul apa dah? Yang si bapak ni duk peleceh mak dia. Ibu dia depan anak dia. Isteri dia dipeleceh. Mak hang tu kan tahu apa? Itu gaya tak betul. Itu supaya kita didik anak kita supaya dia kurang ajak dengan ibu dia. Kita jangan buat macam tu. Selalu kita makna kata memuliakan isteri kita depan anak-anak kita. Begitu juga si ibu ni. Memuliakan suami dia depan anak-anak dia. InsyaAllah anak-anak ni menghormati ibu dan bapa. Taat perintah ayah dan juga ibu dan ayahnya, bapaknya. Dan lagi wa yu'allimahu. Menghormati akan muallim dia. Orang yang mengajak dia. Lah teruk dah ni. Cikgu kena saman, ustaz kena saman. Kan ada cikgu kan suruh anak murid dia sembahyang berjemaah. Mak bapak saman pun ada. Ni zaman keadaan kita hari ni macam mana budak nak jadi bagus? Kan? Suruh dia ni hormat. Kita bagi tahu kepada anak kita, ilmu kamu ni berkat kalau kamu hormat guru kamu. Kalau kamu biadab dengan guru kamu, ilmu kamu tak berkat. Ilmu payah masuk. Tak dapat restu. Makna kita guru. Restu guru. Kalau tidak ada guru, siapalah kita? Kalau tak ada guru, tak ada muallim, kita takkan kenal Tuhan. Kita takkan makrifah akan Allah Ta'ala. Guru tu, makna kata sebagaimana kita suruh dia hormat ibu dan bapaknya, begitulah kita suruh hormat kepada guru-guru dia. Guru jaga rohani. Mak bapak jaga jasadnya. Guru didik rohani mengenai Tuhan. Ibadat dengan betul. Guru didik mengenal Allah Ta'ala, mengajak Quran. Guru didik kita ni supaya bersifat dengan sifat-sifat mahmudah. Jauh pada sifat mazmumah. Dia kata orang bahawa ibu bapa jaga jasad, sedangkan guru dia menjaga rohani. Ibu bapa dan guru kena dihormati. Itu dia. Muaddabihi, dia beradab. Ibu bapa dan guru-guru kena beradab. Jangan derhaka, jangan kasar dengan guru. Kena hormat dengan guru. Pesan anak kita macam tu. Supaya mana ilmu yang dipelajari mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Dan lagi dia kata wa kullu man huwa akbaru minna. Dan juga tiap-tiap orang menghormati dan beradab, taat kepada orang yang lebih besar daripada dia, orang lebih tua daripada dia. Lepas tu kita orang tua dulu dia ada pangkat-pangkat. Pakcik, abang, dia panggil kakak, makcik, panggil tok. Hormat orang tua-tua. Kan? Suruh dia hormat. Jangan cakap kasar. Kan? Kenapa hormat orang tua-tua? Kerana orang tua-tua lebih mulia. Kerana mereka dulu makrifah akan Allah. Mereka lebih dulu mengenal Tuhan lebih daripada kita. Mereka lebih dulu beribadat kepada Allah lebih daripada kita. Seharusnya yang muda hormat kepada yang tua. Kita didik anak kita macam tu. Kalau ada orang tua-tua mai apa semua, suruh dia salam. Cium tangan orang tua tu. Ya. Akbaru minna minhu. Yang lebih daripada kita dan lebih daripada dia, lebih tua daripada dia. Min kharibin. Daripada keluarga yang qarib, keluarga yang rapat.
Pak menakan, mak menakan, kan? Tok Wan, nenek, adik-beradik, sepupu, sepapat semua nak hormat menghormati. Kan? Jangan kita didik dia supaya anak kita dia menghormati orang yang rapat-rapat, keluarga rapat dengan dia. Wa ajnabi, dan juga yang asing, yang bukan keluarga, bukan adik-beradik, tetapi saudara seagama, saudara sebangsa dan saudara seagama, supaya dia menghormati. Besok jangan besar-besar, esok sama seagama pun berkelahi. Didik dia, ajak dia, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman tu bersaudara. Walaupun dia bukan adik-beradik kita, dia saudara kita, saudara seagama. Supaya esok dia hidup berkasih sayang. Tidak bergaduh sama sendiri. Wa an yanzura ilaihim, dia kata bi'ainil jalalah, bahawa dia memerhati, dia melilik kepada mereka itu dengan penglihatan jalalah, membesarkan, memuliakan. Jangan menghina mereka kerana kemiskinan mereka. Walaupun dia miskin, tapi dia orang beriman. Orang beriman ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Didik anak kita macam tu, supaya dia menghormati orang tua, menghormati adik-beradik, menghormati orang asing. Itu dia. Wa ta'zim. Supaya dia membesarkan, memulia dan membesarkan saudara se-Islamnya tadi. Itu dia. Wa yatruka la'iba. Dan bahawa supaya dia tinggalkan bermain-main baina aidihim, di antara dua tangan dia. Jadi bila berdepan dengan orang tua ni jangan duduk bermain-main. Duduk hormat, dengar dia cakap. Bila dia tanya jawab elok-elok. Jangan buat macam tak tahu ya. Kalau duk tanya Pak Hang pergi mana, buat tak tahu, buat main. Hanya macam tu. Layan dia baik-baik, dia orang tua. Kan? Gitu. Ni didikkan anak kita supaya makna menghormati ibu bapa, menghormati muallim dia, guru-guru dia, dan menghormati orang yang tua, termasuk kerabat dan juga orang yang bukan kerabat. Orang asing pun, orang lain, bukan adik-beradik pun, suruh dia hormat. InsyaAllah. Qala musannif rahimahullah ta'ala, artinya, dan sayugianya bahawa diajari akan kanak-kanak itu akan berbuat taat akan kedua ibu bapaknya. Taat ni apa? Ikut cakap mak bapak. Bila mak bapak suruh, dia kena buat lah. Selagi mak bapak tidak menyuruh kita derhaka kepada Allah, yang tu tak taat. Ibu bapak suruh buka aurat, itu tak wajib taat. Ibu bapa suruh meninggalkan solat, itu tak wajib taat. La ta'ata li makhluqin bi maksiatin khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk yang bawa derhaka kepada Allah. Jadi selagi ibu bapa kita tidak menyuruh kita melakukan derhaka pada Allah, wajib kita taat kepada ibu dan bapa kita. Redha Allah, redha dua ibu bapa. Untuk mendapat redha Allah, kita perlu mendapat redha ibu dan bapa kita. Jadi anak kita didik daripada kecil faham macam tu. Nak buat apa-apa, tanya mak bapa. Jangan tak tanya langsung, tanya ibu dan bapa. Jangan nak kahwin lari pada rumah. Dan mak bapa pun tak tahu yang kita ni nak kahwin. Sembang elok mak bapak kita. Mungkin dia tak ada maklumat. Dia nak kahwin dengan orang ni. Bagi alasan yang munasabah, insya-Allah. Jangan kita sangka ni mak bapak aku tak bagi ni, kita terus buat lari. Kahwin lari. Sedangkan ibu bapa kita bela kita pada kecil. Dia takkan nak yang buruk untuk kita, tentu dia nak yang terbaik untuk kita. Jangan kecilkan ibu dan bapa kita. Bila kita derhaka ibu dan bapa, hidup kita tak tenteram, tak selamat, tak berkat. Taat ibu dan bapa.
Saya cerita ada dulu, saya ikut jemaah Arkam. Masa mula-mula dapat kesedaran Islam. Saya ikut jemaah Arkam. Arkam ni dia ada buat cuti-cuti sekolah, dia ada buat satu macam kursus lah. Berkaitan dengan apa ibadah ni, kursus ibadah. Kita duduk sana seminggu. Jadi kumpulan saya ni kami letak grup. Kumpulan. Jadi ada seorang ustaz, dia kendalikanlah kumpulan kami ni. Kan? Ada seorang budak tu sengap, dia tak bercakap banyak. Lepas tu kami dapat kesan tengok dia. Dia lain sikit. Bila ustaz ceramah, buat kuliah dia menangis. Ustaz buat kuliah tentang neraka lah, tentang aurat lah, tentang semayang lah. Budak ni menangis. Lama buat apa ustaz? Ustaz panggil. Bila ustaz panggil dia, dia kata, ustaz, mak saya, pak saya tak semayang, dia kata. Dia anak tunggal. Dia anak seorang, laki-laki. Pak saya tak semayang, mak saya tak semayang. Dia lah tak semayang, dia kata kadang-kadang dia ada dinner pula buat di rumah. Di rumah tu ada dinner, minum arak apa. Lepas tu panggil lah kawan-kawan mai. Di banglo mereka tu. Mak saya menari dengan orang lain, berpeluk-peluk dengan orang lain. Pak saya peluk dengan bini orang lain. Dia cerita gitu. Mak pak saya aurat tak tutup. Bila sebut cerita aurat, menangis dia. Macam mana saya nak tolong mak dan bapak saya? Dia tanya ustaz tu. Macam mana nak buat? Mana ustaz tu kata apa? Lah ni hang buat amal ibadat, buat akhlak yang baik. Tak payah tegur mak bapak. Hang buat baik sudah. Buat baik. Dia nak pergi sekolah, pak dia nak tukang gaji nak hantar, driver nak hantar pergi sekolah. Tentu mak dia panggil lah duduk tempat makan kan. Duduk tempat makan. Bila dia tak makan, dia tengok mak pak dia makan. Bila mak pak dia ni tanya, awak tak makan? Minta maaf mak, pak, saya hari ni puasa. Dia puasa Isnin Khamis. Mak dia terkejut. Bila pula aku ajak dia puasa ni? Jangan kata Isnin Khamis, Ramadan pun tak puasa. Sudah. Tak apa lagi. Dia baca Quran, dia semayang. Mak pak dia tak semayang. Dia buat kerja dia. Dia semayang, baca Quran, bangkit tengah malam, buat ibadat. Lama satu hari dia kata, kemuncaknya satu hari. Dia tengah baca Quran lebih kurang pukul 3 pagi. Dia mengharapkan Allah Ta'ala ubahlah hati mak bapak dia. Tengah-tengah baca Quran tu, dia tengok atas Quran tu jatuh air. Menitik air beratas. Dan kau rumah tak kau rumah dia bocor, rumah banglo besar. Perhati kata tengok mak bapak dia, tengok dia di atas. Duduk berdiri belakang dia, tak perasan. Menitik air mata. Kan? Menangis mak bapak dia tu tengok kelakuan anak dia tadi. Rupanya tu cara anak dia tu insaf. Kan? Bulan depan saya pergi Arkam, ada kuliah Ustaz Syahri. Malam tu Ustaz Syahri ada buat kuliah setiap hari Rabu di Sukan Pecala. Ustaz tu berkenal kat saya. Ni lah pak budak tu, pak dengan mak dia. Mak dia ada pakai purdah, pak dia pakai jubah, pakai serban. Kesan daripada anak, makna kata cara dia buat tu. Doa dia tu mustajab. Doa ibu dan bapa untuk berubah. Ramai kawan-kawan kita orang Cina masuk Islam. Kan? Lepas tu nak tegur mak bapak takut kecil hati. Tiap sebulan 2-3 kali pergi ziarah mak bapak depa, bagi duit, bagi apa. Sembang elok-elok, lama-lama dengan kehendak Allah Taala, ibu dan bapa dia pun masuk Islam. Macam anak ni payah sikit. Kita tegur sekali lagi, mak bapak kita sakit hati. Nak jaga hati mak bapak juga. Artinya banyak akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah sajalah yang boleh memberi taufik dan hidayah kepada manusia. Lau anfaqta ma fil ardi jami'ah ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Kalau kamu belanja apa ada di dunia ni semua sekali untuk jinakkan hati manusia, kamu takkan mampu.
Yang boleh menjinakkan hati manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Cerita dia. Jadi kita didik anak kita daripada kecil supaya mentaati ibu dan bapa. Taat ibu bapa ni ada satu kewajipan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana. Dan jangan berbuat derhaka akan kedua ibu dan bapaknya. Jangan derhaka pada ibu bapa. Termasuk wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu kata pun tak boleh. Mat ambil ayak segelas kat mak, habis dah, derhaka dah. Makna derhaka kita tu berkasak dengan mak dan bapa kita, ibu dan bapa kita. Jadi mana Islam dah sedia kaedah yang terbaik dalam hubungan anak dan bapa, ibu dan bapa. Mak kita nak beranak kita kan senang. Nak bela kita daripada kecil, bayangkan. Berak kencing kita, pampers kita. Kita kecil ni, kita jadi tuan tau. Apa tuan? Mak kita tengah makan tu. Mak kita tengah makan. Kita teriak, dia boleh tinggal makan. Betul tu. Dia tengah tidur, kita teriak, dia jaga. Bayangkan pada kecil tu. Minum, kena perut kita, sakit kita, semua. Ibu yang pelihara. Besar-besar kita derhaka pada mak bapak kita. Memang tak patut tu cerita si tenggang. Cerita si tenggang. Itu pengajaran untuk kita. Ibu bapa cari duit. Bagi makan kita, pendidikan kita, pelajaran kita, belanja kita, semua pak kita. Kadang-kadang dia tak makan untuk anak-anak dia. Dia utamakan anak-anak dia. Ada bapa tak beli baju baru. Raya. Dia pakai baju lama. Anak dia baju baru. Dia sanggup berlapar. Anak dia kenyang. Besar-besar kita derhaka. Memang tak patut sangat. Tak patut sangat. Derhaka pada kedua ibu dan bapa. Dan lagi seyogianya diajari akan kanak-kanak itu, ya, taat akan orang yang mengajar Quran akan dia. Quran yang mengajak Quran tu. Kalau dia tak ajak kita pun tak kenal Quran. Hormat ibu bapa ni. Ada masa pergi ziarah dia. Kita pergi ziarah dia, bagi hadiah kat dia sikit. Walaupun kita dah berhenti mengaji. Kalau bukan guru kita, siapa? Mana kita boleh baca Quran? Tu guru. Bukan guru Quran saja, masuk guru agama lah. Betul Imam Ghazali sebut, dan orang yang mengajar dan yang membaikkan ia akan dia. Orang yang mengajak lain pada Quran. Mengajak tauhid, fiqh, ilmu tasawuf. Mengajar kita membaca, mengeja. Ni guru-guru kita ni. Kalau ada masalah lapang, kita pergi ziarah dia. Mungkin dia dah tua, mungkin dia lupa. Dia lupa, kita lupa ingatlah. Kalau guru kita nama orang panggil Mak Ngah Minah. Mak Ngah Minah tak ingatkan saya ni. Hang siapa? Saya sekian-sekian anak ni. Tu ke. Dulu mengaji Quran. Di ziarah dia bagi hadiah dia sikit kan. Minta ada doa untuk kita. Kan. Hormat mereka ni. Jangan kita dah mengaji tinggi. Pelajaran kita dah hafal Quran. Sedangkan kita mengaji di kampung dulu. Tok guru pun tak tekan tajwid sangat. Dia kira boleh baca cukup lah. Kita jangan duk peleceh dia. Kalau bukan dia, kita baca pun tak boleh. Lepas kita mengaji kat dia, kita mengaji tajwid. Kita mengaji makna baca Quran dengan cara betul, taranum. Lepas tu kita hafal lagi. Tapi bermula daripada dia. Dia yang mengajar kita mengenal huruf. Hormati dia. Kita ibu dan bapa, apabila anak-anak balik mengadu, kena pukul, kena rotan kan, jangan menyebelahi anak kita. Kita menyebelahi tok guru tu, ustaz yang mengajak tu. Kalau hang tak jahat, takkan dia nak pukul? Habis tu. Ni kita pula bela, pergi report polis pula.
Report polis. Tok guru tu pula kena saman. Masuk lokap. Aduh. Teruk macam tu. Kan? Dan lagi sayugianya ia taat akan tiap-tiap orang yang tua daripadanya umurnya. Orang yang tua daripada dia. Hormati, taat, hormat orang tua. Jangan kata dia makan garam dulu. Kata dia kenal Tuhan dulu pada hang. Dia dulu semayang menghadap muka kiblat kepada kita. Sebab tu kita kena hormat orang tua. Hormat tua dia. Kalau perangai dia tak betul, jangan hormat perangai tu. Hormat tua dia tu saja. Ada juga yang tua-tua pun merapu pun ada juga. Dia suruh hormat kerana tua. Ya. Sama ada kerabatnya atau daripada orang yang helat. Orang yang helat asin lah. Orang yang asin. Maknanya yang tak ada hubungan keluarga lah. Duduk sekampung, duduk setaman. Dia bukan adik-adik kita. Tapi dia tua, hormat. Didik anak kita, hormat orang tua-tua. Jangan korang ajak orang tua-tua. Orang tua-tua cakap sepatah, cakap 10 patah. Jangan macam tu. Bila kita didik dia, hormat orang tua-tua, hormat ulama, hormat tok guru. Dia tak jadi macam yang ada sekarang ni. Sekarang ni tak hormat orang langsung. Langsung tak hormat. Yang dia hormat, orang kafir. Orang kafir dia hormat. Orang Islam pula dia tak hormat. Ni yang ada sekarang ni. Kan? Itu dia. Dan sayugianya bagi kanak-kanak itu melihat kepada sekalian orang yang tersebut itu dengan tilik membesarkan ia akan mereka itu dan mentakzimkan ia akan mereka itu. Didik dia supaya dia perhati orang tua tu dengan penuh hormat. Dengan jegir, jelin, buat mulut. Jangan macam tu. Tengok, senyum, tunduk. Tanda kita hormat orang tua. Jangan kita jelin-jelin dia, buat mulut-mulut kat dia, tanda menghina. Mungkin dia orang miskin. Jangan macam tu. Hormat kerana umurnya yang tua. Itu dia. Membesarkan dengan tilik, membesarkan ia akan mereka itu, dia mentakzimkan akan mereka itu. Dia. Dan sebagiannya bagi kanak-kanak itu bahawa meninggalkan akan bermain-main di hadapan mereka itu. Jadi bila kita didik anak kita, bila berdepan orang tua macam ni, jangan main-main. Dia tanya, jawab. Tunduk, senyum kat dia. Kan? Jangan kita main hai kita. Dia tanya kita jawab. Pak ada rumah ke? Ada pakcik. Nanti saya panggil bapak saya. Cakap dengan baik. Kita bagi makna kata, didik anak kita supaya melayan orang ni dengan penuh hormat. Jangan jadikan mereka, kanak-kanak kita ni, budak-budak yang biadab. Kalau kecil kita tak didik, nanti dia besar jadi macam yang ada pada hari ini. Ramai anak-anak muda tak menghormati para alim ulama, menghormati orang tua-tua, menghormati tuan-tuan guru dan sebagainya. Rosak agama kita. Jadi orang Melayu ni penuh dengan adab-adab kesopanan. Bangsa yang penuh hormat, menghormati. Tetapi makna kata berjaya dirosakkan oleh orang kafir. Dia hormat, adik-beradik dia hormat. Tuan tengok, dia punya padri dia hormat. Dia punya tokong-tokong, sami-sami dia semua dia hormat. Tapi dengan orang Islam, dia didik anak muda kita supaya korang ajak dengan ulama-ulama. Kata ikut suka, maki ikut suka. Ini tugas tanggungjawab kita lah. Kan? Supaya menghormati. Negara kita ni dijajah. Berapa lama? Ratusan tahun. 450 tahun. Penjajah cuba merendahkan martabat ulama. Tak mampu. Orang Melayu bersama-sama ulama. Menentang penjajah. Mendirikan pondok. Mendirikan masjid dan surau. Menjadi benteng kepada ulama. Dulu. Tapi lepas kita merdeka, dia jadi lain pula. Dia jadi lain. Orang Melayu benci pada ulama. Bercakap ulama, tak dengar.
Bila dah macam ni keadaan, orang kafir ambil kesempatan menyerang Islam. Itu yang jadi macam baru ni tu. Tentang kalimah Allah. Tengok sekali tak apalah. Tengok kali kedua. Saya ada pengalaman. Saya duduk di kem tahanan Kemuntin 1988. Yang kena tahan dengan saya ni ada orang Kristian daripada Sabah. Gereja Sabah dah keluarkan risalah-risalah dalam bahasa Melayu tahun 1988. Bukan baru ni. 88, mana 30 tahun dulu mereka dah keluar risalah. Risalah mereka itu menggunakan kalimah-kalimah yang kita guna. Allah, salat, Qudus, macam-macam istilah yang digunakan oleh orang Islam digunakan pakai oleh orang Kristian dengan bertujuan nak menarik orang Islam masuk Kristian. Orang yang tak ada pelajaran agama, hai serupa saja. Tuhan Kristian pun Allah. Tuhan orang Islam pun Allah juga. Ni yang jadi Indonesia. Bini dia pun Kristian, Tuhan dia Allah. Suami dia pun Islam, Tuhan Allah. Apa salah kahwin Islam dengan kafir? Hari Jumaat dia pergi masjid, hari Ahad dia bawa isteri dia pergi gereja. Anak dia tak ada agama. Bila anak ni umur 18 tahun, barulah anak ni akan memilih nak ikut agama mak ke, nak ikut agama pak. Kalau ini berlaku di Malaysia, habis, hancur kita. Jadi kita kena pertahan. Siapa nak pertahan? Anak-anak kita lah yang akan datang ni. Tapi kalau tak dididik dengan baik, kepahaman agama, akhlak Islam, mampukah dia mempertahankan agama Islam ni? Kita tengok dalam Facebook, dah ada dah. Dia buat tatu lah, tatu di kaki nama Allah. Di kaki, di lengan, di punggung. Abuh nama Allah. Menghina Allah Ta'ala. Ini kesan dia akan datang. Lah ni dia duk kata, Jesus is the son of God. Jesus tu anak Tuhan. Kita tak marah lagi. Tapi kalau dia kata, Jesus is son of Allah. Jesus anak Allah. Kacau. Dah bercanggah dengan kita. Ada pula ada anak, ada pak pula Tuhan ni. Kacau. Penyalahgunaan nama Allah ni terbuka luas. Sekarang ni bila diluluskan oleh mahkamah tinggi. Ini bahaya untuk Islam. Jadi Islam kena sungguh-sungguh nak menyambung kerja-kerja kita ni anak-anak muda. Anak tu kena dididik pada awal, bagi dia ketahanan agama yang cukup kuat. Pahaman agama yang kental untuk menghadapi hari-hari muka serangan Kristian. Sedangkan kita tahu satu dunia mana ada orang Kristian guna nama Allah. Satu dunia tak ada kecuali Indonesia ya. Australia ke, Amerika ke, Britain. Sebab dalam kitab Bible tak ada satu pun kalimah Allah. Tak ada. Carilah Bible, Old Testament, New Testament. Satu kataan Allah pun tak ada. Yang ada Lord, God, Jesus. Tiga ni Tuhan. Allah tak ada. Allah untuk orang Islam dia. Tapi pada umum bolehlah dia pakai. Kadang-kadang Cina tu kan. Dia main jual sayur. Dia kata apa? Jangan lupa nak tokek besok meja sayurnya. Dia kata insya-Allah. Cina kata insya-Allah. Takkan dia kata jangan cakap macam tu. Tak apa, dia cakap tak salah lah. Insya-Allah dia kata. Ada Cina tu dia jual ikan. Dia timbang pakai dacing yang pakai batu tu. Tiba-tiba batu dia jatuh, batu kati dia jatuh. La ilaha illallah, jatuh pula batu aku ni. Takkan kita kata tak boleh. Guna untuk tak menyalahi, tak apa guna lah. Masya Allah. Berapa ni tokek? Ini RM4.80. Tak apalah, ambil lah RM5, tak payah bayar lah 2 kupang balik. Masya Allah, dia kata. Salah kan? Tak salah. Tapi kata Tuhan ada anak, Allah ada anak, Tuhan ni 3. Yang tu mampu. Jadi bila dibiarkan
orang Kristian menggunakan kalimah ini tanpa sekatan, dia akan terjedah kepada penyalahgunaan dan penghinaan kalimah Allah itu sendiri. Sebab itu kita menentang habis-habisan. Kan? Berkaitan dengan persoalan ni. Jadi nak sebutnya, ini zaman kita. Zaman anak kita atau apa lagi yang akan berlaku. Bagaimanalah mereka akan mempertahankan Islam kalau mereka tidak ada bekalan agama, akhlak yang mulia, jiwa yang kental. Sudah tentulah mereka takkan mampu mempertahankan agama ini. Jadi proses pendidikan pentarbiahan itu mesti daripada kecil lagi, insya-Allah. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wa mahma balagha min at-tamyiz wallahu